Jumlah penduduk Gaza terbunuh terus meningkat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan konflik di Palestin. Negara haram Israel digesa oleh Amerika Syarikat agar membenarkan umat Islam menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa semasa Ramadan. Menurut jurucakap Jabatan Negara Matthew Miller, rejim Zionis perlu mempermudahkan akses kepada jemaah untuk beribadah semasa bulan suci itu. Jelas beliau ia selaras dengan amalan terdahulu. Tegas Miller, ia bukan hanya soal mengamalkan kebebasan beragama tetapi juga hak umat Islam. Sebelum ini, Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz memberi ancaman bahawa tenteranya akan menyerang bandar Rafah semasa bulan Ramadan andai tebusan yang ditahan oleh Hamas tidak dibebaskan. Ramadan, bulan paling suci dalam kalender Islam, dijangka bermula pada 10 atau 11 Mac. Dalam pada itu, angka korban akibat serangan kejam Israel di Gaza kini melebihi 30,000 mangsa. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, 91 lagi kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak kementerian itu juga memaklumkan kanak-kanak meninggal dunia akibat kekurangan zat makanan, dehidrasi dan kebuluran di Hospital Al-Shifa. Dalam masa sama, pihak kesihatan Gaza turut meminta tindakan segera diambil organisasi antarabangsa untuk mencegah lebih banyak kematian di wilayah tersebut. Ketika ini, pengantara dari Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat sudah berusaha selama 6 minggu untuk rundingan genjatan senjata dan berharap dapat dilaksanakan sebelum Ramadan. Dalam pada itu, 2 lagi kanak-kanak Palestin dilaporkan meninggal dunia akibat dehidrasi dan kekurangan zat makanan. Kematian itu dilaporkan di Hospital Al-Shifa. Menurut jurucakap Kementerian Kesihatan Ashraf Al-Qudra, setakat ini 6 kanak-kanak maut atas sebab sama. Angka itu dijangka meningkat. Kali terakhir konvoi bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke utara Gaza lebih sebulan lalu. Masih di Gaza, satu-satunya hospital yang beroperasi di utara wilayah tersebut terpaksa menghentikan operasi akibat kekurangan bahan api. Dalam satu kenyataan, Kementerian Kesihatan di Gaza berkata, Hospital Kamal Adwan terpaksa ditutup. Penutupan itu menyebabkan penduduk di wilayah berkenaan tidak dapat menerima pelbagai perkhidmatan rawatan, terutama dialisis, rawatan intensif serta perkhidmatan kecemasan 24 jam dan pediatrik. Serangan berterusan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lepas membunuh lebih 30,000 penduduk Palestin dan menyebabkan kemusnahan besar-besaran dan kekurangan barang keperluan. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengulangi keperluannya untuk lebih banyak akses bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza menggunakan payung terjun. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres, Stephanie Dujarric berkata, idea menggunakan payung terjun dilihat sebagai pilihan sesuai namun amat mencabar. Bagaimanapun, beliau tetap berharap lebih banyak laluan darat dibuka untuk menghantar bantuan kemanusiaan. Dujarric juga menekankan keperluan untuk meningkatkan penyelarasan antara negara-negara anggota mengenai operasi kemanusiaan. Ketika ini, Mesir, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Perancis dan Qatar sudah melaksanakan operasi untuk menggugurkan bantuan ke Gaza dengan pesawat. Perkembangan politik di Amerika Syarikat. Pemimpin Kongres negara itu telah mencapai persetujuan untuk menghalang penutupan sebahagian Kerajaan Persekutuan yang dijadualkan pada tengah malam Jumaat ini. Parti Demokrat dan Republikan telah bersetuju untuk membiayai sektor kerajaan tertentu dan telah memutuskan untuk melanjutkan tarikh akhir penutupan sedia ada kepada 8 Mac dan 22 Mac.
Media tempatan melaporkan keputusan itu akan memberi Kongres banyak masa untuk mengusahakan rang undang-undang perbelanjaan tahunan. Speaker Dewan Perwakilan Mike Johnson dan Ketua Majoriti Senat Chuck Schumer dalam satu kenyataan bersama berkata, Kongres akan mengundi dan meluluskan satu pakej 6 rang undang-undang perbelanjaan tahunan. Ia melibatkan membiayai pelbagai jabatan termasuk pertanian, perdagangan, tenaga dalam negeri, kehakiman, pengangkutan dan hal ehwal veteran sebelum 8 Mac. Manakala baki 6 rang undang-undang perbelanjaan termasuk pertahanan, perkhidmatan keuangan dan kerajaan am, keselamatan dalam negeri, kesihatan buruh dan perkhidmatan manusia, cawangan perundangan serta operasi negeri dan luar negeri akan dimuktamadkan, diundi dan diluluskan sebelum 22 Mac. Raja Norway, Raja Harald kelima yang kini sedang menjalani rawatan di Hospital Sultanah Maliha di Langkawi semakin pulih daripada jangkitan. Perkara tersebut dimaklumkan pihak Istana Norway. Pihak istana berkata keadaan kesihatan Raja Harald kelima yang semakin pulih disahkan oleh doktor peribadinya di Langkawi. Menurut Istana Norway, Raja Harald kelima akan berada di hospital untuk beberapa hari lagi dan belum ada keputusan dibuat berhubung keberangkatan pulang baginda ke tanah air. Kenyataan itu juga menyatakan bahawa program rasmi bagi seluruh kerabat diraja akan diteruskan seperti yang dirancang. Pada Rabu, Raja Harald kelima dilaporkan menerima rawatan di ward diraja hospital itu selepas gering semasa bercuti di Malaysia. Raja Harald kelima yang sedang dalam lawatan peribadi ke Malaysia dijadual menyambung semula tugas rasminya pada 8 Mac apabila baginda dijangka bertemu dengan anggota kabinet di Istana Diraja di Oslo. Beberapa individu disahkan maut dalam insiden serangan mengejut di Pejabat Persikan Republik Chad. Pihak kerajaan mendakwa serangan tersebut didalangi aktivis pembangkang. Insiden di Pejabat Agensi Persikan Persekutuan itu disahkan kerajaan menerusi satu kenyataan. Menurut kenyataan berkenaan, beberapa suspek telah ditahan. Keadaan semasa adalah terkawal. Serangan didakwa berlaku susulan penahanan pemimpin pembangkang Yahya Dilo atas tuduhan cubaan bunuh Presiden Mahkamah Agung. Sebelum ini, individu berkenaan dinamakan sebagai calon presiden bagi partinya yang akan bersaing dengan penyandang Muhammad Debi Itno. Mogok besar-besaran di Guinea ditangguhkan dan ia diputuskan susulan pembebasan Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja Media Profesional Sekau Jamal Fendisa. Mogok yang berlangsung selama 3 hari itu telah melumpuhkan aktiviti kerajaan di takbir junta. Pembebasan pendesa merupakan salah satu tuntutan dibuat Kesatuan Sekerja. Aktivis media terbabit ditahan bulan lalu selepas mengajak orang ramai melakukan demonstrasi bantah penapisan. Susulan pembebasan berkenaan, Kesatuan Sekerja memaklumkan sedia untuk menyambung semula rundingan dengan kerajaan. Anggota pengaman PBB kini mula keluar dari Republik Demokratik Kongo dan ia susulan menamatkan misi MONUSCO selama 25 tahun sejak 1959. Republik itu menuntut pengunduran 13,500 tentera dan 2,000 polis PBB di wilayah bersempadan dengan Rwanda dan Burundi. Keputusan itu dibuat ketika masyarakat antarabangsa masih bimbang dengan keganasan yang berleluasa. Dalam satu majlis rasmi di Pangkalan Kamanyola dalam wilayah South Kivu, bendera PBB dan pengaman Pakistan telah diganti dengan bendera Kongo. Di Senegal, seramai 23 migran maut selepas bot dinaiki mereka menuju ke Eropah karam di luar pantai St. Louis di utara negara tersebut. Menurut bomber, bot membawa seramai 280 migran itu terbalik di laut sebelum terdampar di pantai berkenaan. Operasi menyelamat masih dijalankan untuk mencari mangsa yang terselamat. Media tempatan melaporkan tentera laut turut dikerah untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat.
Jawatankuasa Road to Gold RTG sebulat suara menyingkirkan dua atlet terjun wanita negara, Datuk Pandalela Rinong dan Nur Dapita Sabri dari program berkenaan. Keputusan dibuat selepas kedua-dua atlet berkenaan gagal melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024. Mereka mempamerkan prestasi tidak memuaskan pada kejohanan akuatik dunia di Qatar yang menjadi acara kelayakan terakhir awal bulan ini. Jawatan Kuasa telah memutuskan untuk mengeluarkan penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan juga Nur Dapita Sabri dan dengan kriteria yang sedia ada di dalam program Road to Gold. Dengan itu terpaksa keputusan diambil oleh Jawatan Kuasa untuk mengeluarkan kedua-dua atlet ini. Datuk Stewart berkata demikian selepas mesyuarat jawatankuasa RTG di MSN. Hanya penerjun lelaki Bertrand Rodriguez yang menjadi wakil tunggal negara dalam sukan itu layak ke Paris disenaraikan dalam RTG. Pelumba JDT Racing Team Hafiz Syarin Abdullah kini semakin serasi dengan jentera baharunya bagi mengharungi kejuaraan motosikal Asia ARRC musim 2024. Pada sesi latihan di Litar Antarabangsa Sepang, pelumba berusia 29 tahun itu telah mempamerkan aksi cemerlang dengan jentera berasaskan Ducati Panigale V4R. JDT Racing Team bersama Hafiz Syarin bakal memberi saingan pertama dalam ARRC 2024 dalam kelas ASP 1000 di Buriram, Thailand, Mac ini. Hafiz yang buat kali pertamanya menggunakan model terkini jentera buatan Itali itu optimis mampu memberikan saingan terbaik dan menyasarkan untuk muncul juara keseluruhan musim ini. Kejuaraan ARRC 2024 melibatkan 6 pusingan 12 perlumbaan dengan pelibatan negara iaitu Jepun, China, Thailand, Indonesia dan Malaysia. Liga Pro Saudi, bintang sensasi Cristiano Ronaldo digantung satu perlawanan selepas membuat isyarat lucah pada aksi Al-Nas bertemu Al-Shabab. Tindakan itu diputuskan oleh Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi. Selepas whistle penamat, rakaman di media sosial memaparkan Ronaldo bertindak membuat aksi kurang sopan yang ditunjukkan kepada penyokong lawan. Latar belakang laungan Messi kedengaran merujuk kepada seteru Ronaldo. Jawatankuasa itu turut memaklumkan bintang Portugal itu perlu membayar denda RM10,000 Saudi kepada Persekutuan Bola Sepak Saudi. Selain RM20,000 lagi kepada Al-Shabab untuk menanggung kos yuran memfailkan aduan. Tiada rayuan dibenarkan terhadap hukuman berkenaan. Dunia 10 berakhir di sini dari Sungai Kesegara Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.